Hai semua, selamat kembali ke SK Sunday School. Cikgu harap semua sihat dan baik ya. Okey, mari kita mulakan. Kita mulakan dengan doa pembukaan ya. Mari kita doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus bagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran Sunday School hari ini. Kami berdoa agar kami dapat belajar dan memahami-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Okey, apa ni? Boleh teka? Apakah pengajaran untuk hari ini? Apa benda tu? Nampak macam duit. Pengajaran hari ini bertajuk perumpamaan tentang wang emas. Oops. Sebelum kita teruskan, kita lihat beberapa perkataan penting untuk hari ini ya. Perumpamaan. Beberapa minggu lepas kita ada juga gunakan. Digunakan oleh Yesus. Perumpamaan ialah satu kisah yang ringkas. Untuk menceritakan kisah kerohanian. Cerita supaya kita dapat faham apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Mari kita lihat ya. Perkataan lagi satu perkataan ialah pemerintahan Allah. Juga dikenali sebagai kerajaan syurga, kerajaan Allah. Apabila Yesus kembali untuk memerintah atas segalanya, hanya orang yang melakukan kehendak Allah diterima. Setiap orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan orang itu juga harus mengasihi dan menuruti pengajaran Yesus, baru dapat masuk ke pemerintahan Allah. Tuan, atau lelaki dalam cerita ni ya. Lelaki itu seorang yang kaya. Mungkin ada tanah atau ladang, atau ada bisnes, tak tahulah. Tapi dia seorang yang kaya dan dia mempunyai beberapa orang hamba untuk menolongnya dalam kerja sehariannya ya. Hamba pula seorang yang bekerja untuk tuannya. Dia dipercayai oleh tuannya dan diberikan tanggungjawab. Tuannya percaya dia boleh melakukan dan dia berikan tanggungjawab kepada hambanya. Kepingan wang emas. Sangat-sangat berharga. Emas sangat berharga kan? Kita nak beli emas sangat mahal. Betul tak? So, perlu dijaga dan digunakan dengan berhati-hati. Cerita hari ini diambil dari Matius pasal 25 ayat 14 hingga 30. Matius 25 14 hingga 30. Mari kita lihat. Mari kita baca bersama. Pada masa itu, pemerintahan Allah seperti perumpamaan berikut. Seorang lelaki hendak berangkat ke luar negeri. Dia memanggil hamba-hambanya lalu mempercayakan hartanya kepada mereka. Seorang lelaki ni hendak pergi ke luar negeri. Dia memberikan hartanya kepada hambanya untuk dijaga. Setiap orang hamba diberikannya bahagian menurut kebolehan masing-masing. Yang seorang diberikannya 5,000 keping wang emas, yang lainnya diberikan 2,000 keping dan seorang lagi diberikan 1,000 keping. Lalu orang itu pun berangkat. Matius 25 ayat 15. Tuannya memberikan hamba yang pertama 5,000 keping emas. Wow. Yang kedua 2,000 keping emas. Dan yang ketiga 1,000 keping emas. Mengikut kebolehan masing-masing. Dan selepas diberikan dia kata bye. Dia pun jalan, berangkat pergi.
Mari kita baca bersama. Hamba yang menerima 5,000 keping wang emas segera pergi berniaga lalu mendapat keuntungan sebanyak 5,000 keping wang emas lagi. Wow. Okey. Matius 25 ayat 16. Okey, yang mendapat 5,000 keping tu segera. Okey, dia sangat suka cita dan dia sangat teruja ya. Dia gembira dapat ni. Dia cepat-cepat pergi dan dia berniaga. Dia menjadikan wang itu menjadi 10,000 wang emas. 5,000 campur lagi 5,000. Wah, banyaknya tu. Hamba yang menerima 2,000 keping wang emas juga mendapat keuntungan sebanyak 2,000 keping wang emas. Yang mendapat 2,000 pula, dia juga berusaha dan mendapat lagi 2,000 jadi 4,000 wang emas. Wow. Tetapi hamba yang menerima 1,000 keping wang emas pergi menggali lubang di tanah lalu menyembunyikan wang tuannya. Matius 25:18. Dia menyembunyikan wang tu? Oi, bagus ke ni? Okey, mari kita lihat. Tengok tu. Dia gali lubang, letak dalam lubang, kampus habis. Lama kemudiannya, tuan hamba-hamba itu pulang. Lalu menyuruh mereka memberikan laporan tentang apa yang dilakukan dengan wangnya. Nampak tu, tuannya dah balik. Hai, saya dah balik. Matius 25 ayat 19. Hamba yang menerima 5,000 keping wang emas datang dan menyerahkan 10,000 keping wang emas. Dia berkata, Tuan menyerahkan 5,000 wang kepada saya. Lihatlah, saya berhasil mendapat keuntungan sebanyak 5,000 keping lagi. Banyaknya. Okey, Matius 25:20. Tuannya pun, wow. Okey. Bagus, kata tuan itu. Kamu hamba yang baik dan setia. Oleh sebab kamu dapat dipercayakan dengan sedikit, aku akan mempercayakan yang lebih banyak kepadamu. Masuklah dan bersukacitalah bersama-sama tuanmu. Matius 25:21. Nampaknya tuannya sangat gembira dengan hamba dia. Dia kata, okey, bagus. Okey. Lalu hamba yang menerima 2,000 keping wang emas datang dan berkata, Tuan, menyerahkan 2,000 keping wang emas kepada saya. Lihatlah, saya berhasil mendapat keuntungan sebanyak 2,000 keping lagi. 4,000 keping. Wow. Okey, Matius 25:22. Tuannya juga bersukacita. Okey. Dia kata, wow. Bagus, kata tuan itu. Kamu hamba yang baik dan setia. Oleh sebab kamu dapat dipercayai dengan yang sedikit, aku akan mempercayakan yang lebih banyak kepadamu. Masuklah dan bersukacitalah bersama-sama tuanmu. Tuannya sangat bersukacita dengan kerajinan dan usaha yang diberikan oleh hamba-hamba dia, ya. Dia tak kisah berapa banyak yang dia dapat, tapi dia kagum dan dia suka dengan usaha yang dilakukan, okey, untuk menggandakan wang tersebut, ya. Okey, kemudian hamba yang menerima 1,000 keping wang emas datang dan berkata, Tuan, hamba tahu bahawa Tuan seorang yang keras. Tuan menuai tuaian di tempat yang tidak Tuan tanami, dan Tuan memungut hasil di tempat yang tidak Tuan taburi dengan benih. Matius 25:24. Dia kata tuannya sangat garang, sangat keras orangnya. Okey, dia membuat alasan. Okey, hamba ni membuat alasan. Okey. Hamba takut, maka hamba pergi menyembunyikan wang tuan di dalam tanah. Inilah milik tuan. Matius 25:25. Dia kata, okey, dia ambil wang tu, dia kembus dalam tanah dia.
Dia sembunyikan dalam tanah. Okey. Mari kita lihat. Kamu hamba yang jahat dan malas, kata Tuhan itu. Tidakkah kamu tahu bahawa aku menuai tuaian di tempat yang tidak aku tanami dan merungut hasil di tempat yang tidak aku taburi dengan benih? Matius 25:26. Jahat dan malas. Kata tuannya sangat marah dengan usaha yang dilakukan oleh hamba yang ketiga ni. Dia malas. Jika demikian, jika kamu fikir aku seorang yang sangat garang dan tak keras, ya, seharusnya kamu simpan wangku di dalam bank supaya apabila aku balik, aku menerima wangku kembali dengan faedahnya. Sepatutnya masuk bank lah. Takkan sembunyikan dalam tanah. Matius 25 ayat 27. Kemudian Tuhan itu berkata kepada hamba yang lain, ambil wang itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10,000 keping wang emas. Matius 25:28. Berikan, kata Tuhan. Okey, dapatlah dia lagi 1,000 keping emas. Setiap orang yang mempunyai sesuatu yang akan diberikan lebih banyak lagi supaya dia beroleh lebih daripada cukup. Tetapi orang yang tidak mempunyai apa-apa, sedikit yang ada padanya akan diambil juga. Matius 25:29. Tentang hamba yang tidak berguna ini, buanglah dia keluar ke tempat yang gelap. Di sana dia akan menangis dan menderita. Matius 25 ayat 30. Itulah ceritanya untuk hari ini. Mari kita lihat apa yang kita dapat belajar. Kita belajar bahawa tuannya adalah seperti Yesus. Yesus ialah tuan atau lelaki kaya dalam cerita ni. Perjalanan yang diambilnya ialah seperti ketika Yesus diangkat ke syurga. Ingat tak? Yesus mati, Yesus hidup kembali, dan Yesus bangkit kembali, dan kemudiannya Yesus diangkat ke syurga. Sekarang ni Yesus berada di syurga. Dia akan kembali untuk semua pengikutnya. Siapakah dia akan kembali untuk? Orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat dan orang yang menurut perintah Yesus dan kasihkan Yesus. Kita tidak tahu bila Yesus akan kembali, tapi dia akan kembali untuk orang-orang yang baik, orang-orang yang menjadi pengikutnya. Apabila dia kembali, Yesus akan menghakimi kita. Sama ada kita layak untuk kerajaan Allah, kerajaan syurga, atau tidak. Tuhan Yesus akan menghakimi kita. Hamba adalah saya dan kamu. Kita semua adalah hamba Tuhan. Kita semua umpama hamba dalam cerita ini. Kita semua hamba Tuhan. Kita semua dipanggil untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita semua dipanggil untuk mengasihi dan menuruti Yesus. Kita menuruti Yesus dengan menolong dan menjaga orang lain. Dan kita memberi kemuliaan kepada Yesus. Itulah kerja kita sebagai hamba Tuhan. Apa pula wang emas ni? Wang emas adalah berkat atau kurnia yang kita dapat. Hamba menerima wang emas, berkat atau kurnia dari Tuhan. Kita semua menerima berkat dan kurnia dari Tuhan. Tuhan memberikan kita banyak berkat dan kurnia. Setiap orang menerima berbeza. Ada orang berbakat dalam melukis, ada orang berbakat dalam menari, menyanyi. Setiap orang menerima bakat yang berbeza. Ada orang yang pandai mengajar, ada orang yang pandai memasak. Ada orang yang pandai matematik. Ada orang yang tak boleh buat matematik. Setiap bakat kita, setiap
kurnia atau berkat yang diberikan oleh Tuhan berbeza. Tuhan memberkati, mengurniakan kita dengan kasih sebuah keluarga. Ada orang di luar tu tak ada keluarga. Kesian kan? Kita ni sungguh diberkati. Tuhan memberkati dan mengurniakan kita gereja untuk belajar mengenai Yesus. Ada orang yang tak tahu mengenai Yesus. Dia tak ada gereja nak dipergi, nak dikunjungi. Okey? Tuhan memberkati, mengurniakan kita makanan seharian yang cukup. Ada orang tak ada makanan. Kak Is pagi makan pagi. Dia tak cukup makanan. Kita sampai makan 3 kali sehari, lagi makan minum teh petang, lagi ada supper lagi. Kita sungguh diberkati. Okey? Banyak berkat dan kurnia, banyak kelebihan yang kita terima. Jadi, apakah yang kita lakukan dengan berkat atau kurnia yang kita terima? Okey? Adakah kita berkongsi dengan orang lain? Adakah kita meluangkan masa kita untuk berdoa bagi orang lain? Okey? Adakah kita dan keluarga kita menolong orang yang miskin? Adakah kamu berbakat seperti menyanyi, menari? Adakah bakat ni digunakan untuk memuliakan Tuhan? Atau kamu suka nyanyi-nyanyi, masuk TikTok lah, masuk apa-apa, entah Facebook lah, masuk YouTube, tapi tak tahu menyanyi untuk Tuhan, memuliakan Tuhan? Adakah kamu memuliakan Tuhan dengan berkongsi tentangnya apabila menang dalam sukan, mendapat A dalam pelajaran? Berkongsi tentang memuliakan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati saya supaya saya dapat A dalam pelajaran. Adakah kamu berkongsi? Okey, kita tanyakan diri kita, adakah kita menggunakan berkat dan kurnia, bakat kita untuk memuliakan Tuhan, menolong orang lain? Kita fikirkan, ya. Okey, kita juga belajar bahawa tempat gelap dan menderita, okey, ialah tempat penderitaan, kesusahan, menangis. Tempat ini adalah bagi semua yang tidak masuk ke pemerintahan Allah, tidak masuk ke kerajaan syurga. Takut kan? Tak mahu kan? Kita semua nak masukkan ke kerajaan syurga? Okey, kita juga belajar bahawa kita perlu memberkati orang lain. Okey? Kita semua diberikan berkat kurnia yang berbeza, bakat yang berbeza-beza. Okey? Kita semua lain. Okey, kesemua bakat dan kurnia itu harus digunakan untuk menolong orang lain dan memuliakan Tuhan. Okey? Kita semua berbeza, tapi kita semua harus ada satu tujuan, iaitu untuk menolong orang lain dan memuliakan Tuhan. Jika berkat atau kurnia tersebut tidak digunakan, okey, bakat kita tidak digunakan, kita sembunyikan atau kita tidak gunakan untuk memuliakan Tuhan, Tuhan Yesus tidak akan gembira dengan diri kita. Betul tak? Dia berikan kita kasih karunia-Nya, dia berikan kita berkat, dia berikan kita kurnia, bakat, tapi kita tak gunakan. Okey, jadi fikirkan semua kurnia atau bakat atau berkat yang kamu diberi dan bagaimana kamu dapat menggunakannya. Okey, untuk menolong orang lain dan memuliakan Tuhan Yesus. Okey, inilah pengajaran kita untuk hari ini. Diambil dari Matius 25 ayat 14 hingga 30. Okey, ayat hafalan untuk hari ini diambil dari 1 Petrus 4:10. Mari kita baca bersama. Setiap orang antaramu telah menerima berbagai kurnia daripada Allah. Sebagai pengurus yang baik bagi kurnia Allah, yang gunakanlah kurnia itu untuk kebaikan semua. Hafallah ayat hafalan ni dan dapat mengingatkan kamu, kita semua ada kurnia daripada Allah. Kita semua menerima berkat, bakat, okey? Kita semua ada sesuatu yang istimewa dalam diri kita.
Okey, ini semua diberikan oleh Tuhan atas kasih karunia-Nya. Jadi kita harus gunakan bakat, kurnia, berkat kita untuk kebaikan semua orang, untuk kebaikan orang lain dan untuk memuliakan Tuhan. Okey. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran hari ini. Bantulah kami mengenali dan menyayangi-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian saja untuk hari ini. Bye-bye. Jumpa lagi.